Muka surat berapa? Okey, typekan nama. Baru record. Cikgu baru record. Kalau dengar suara baru record tu baru awak boleh typekan nama awak. Okey, kita akan buat muka surat berapa? 83. 83. Dah bersedia? Korang dah Dah. bersedia? Okey. Kalau sudah, kita mula Okey. Boleh nampak tak paparan cikgu ni? Nampak. Okey, kita pergi muka surat 83. Kita ada 10 soalan je. Cikgu rasa kamu boleh jawab. Cuma tak apalah, kita go through sama-sama kod-kod kalau ada yang kamu nak tanya. Okey, soalan nombor 1. Kamu dapat apa jawapan? Kelas B. B. Senang ke susah tu? Senang. Okey, betul jawapan dia B. Okey, bulatkan jawapan. Senang je ni. Pelajar di bawah menunjukkan titik G dan titik H yang dilukis pada SATA charters. Ini G, ini H. Berapakah jarak mencancang dari titik G ke H? G nak pergi ke H. Macam mana cara dia? Lukiskan apa? Sambungkan dua titik ni. Okey. Sambungkan dulu dua titik. Boleh dengar tak suara cikgu? Boleh. Okay. Bila kamu dah sambung dua titik tu, kamu akan nampak yang garisan mencancang dan juga garisan mengufuk. Cancang. Yang merah ini satunya mencancang dan satu lagi mengufuk. Yang mana mencancang? A ke B? Sekejap. Ni soalan ke berapa? Sorry. Ni soalan nombor 2. Hai. Okey. Sambungkan. Caranya sambungkan. Bila kamu dah sambungkan dua titik ini, dah sambung dua titik, kamu akan nampak ada garisan yang kamu kena cantumkan supaya membentuk segitiga. Bila kamu cantum, dia membentuk segitiga kan? Barulah kita boleh nampak betul-betul garisan mengufuk yang mana, garisan mencancang yang mana. Okay. So, yang ini ialah apa? Garisan mengufuk ke mencancang? Mengufuk. Mengufuk. Kita kira ada berapa unit? 1, 2. Okey, sebab itu soalan nombor 1 jawapannya ialah B. Faham tak soalan nombor 1 ni korang? Faham. Okey, kita terus soalan nombor 2. Pelajar di bawah menunjukkan titik G dan titik H yang dilukis pada SATA charters. Berapakah jarak mencancang pula? Dia tanya mencancang. Kalau mencancang bermakna
Garisan merah A ke atau garisan merah B? A B. atau betul B. Jadi kita pun tengok B, kita kira berapa unit. Ya. Dari sini ke sini 1 unit, 2 unit, 3 unit. So untuk soalan 2 jawapannya apa? C. Ya betul C. Okey. Teruskan nombor 3. Raja di bawah menunjukkan titik P, Q dan R yang dilukis pada Sata Charters. P, Q, R, S. Okey, P, Q, R. Maknanya ada satu lagi titik S. Ialah sebuah segi empat tepat. Nyatakan koordinat bagi titik S. Kalau nak letak titik S, titik S tu mestilah selari dengan R naik ke atas supaya dapat dia membentuk sebuah segi empat tepat. Okey, jadi inilah titik apa? Titik apa namanya? S. Faham tak korang? Dah letak titik, lepas tu kamu kena labelkan dengan meletakkan huruf S. Jadi apakah koordinat titik S ni? Kita tengok paksi X dulu 4 dan paksi Y 3. Jadi jawapan dia ialah apa kelas? A, B, C, D. Kelas? Betul, D. Jawapan nombor 3 ialah D. Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Tak ada. Okey, kita teruskan nombor 4. Antara koordinat titik berikut yang manakah paling dekat dengan asalan? Agak-agak yang mana? Paling dekat dengan asalan kalau ikut logik, dia mestilah mempunyai titik koordinat yang tidak terlampau jauh dengan titik asalan. Kalau titik asalan bermula dengan sifar, jadi koordinat tu dia tak boleh jauh daripada sifar, daripada 1. Kita tak boleh macam 7, unit ke-8, koordinat tu berada pada unit ke-9. Tu jauh daripada titik asalan. Jadi kamu rasa yang mana sesuai? A, B, C atau D? A. A, pandai betul. A kerana kalau kita tengok nilai unit pada koordinat pada jawapan A ni ialah sifar dengan 1 unit. Maknanya pada paksi X dia sifar, pada paksi Y dia 1. Bermakna titik ini memang hampir dengan titik asalan berbanding dengan titik-titik yang lain. Faham tak nombor 4? Faham. Alright, kita pergi soalan nombor 5. Raja di bawah menunjukkan 4 titik pada Sata Charters. Ni titik-titiknya ada 4 titik. Ya, P, S, Q, R. Antara berikut yang manakah mempunyai jarak mengufuk dan jarak mencancang yang sama? Maksudnya, contohlah kalau kita pilih jawapan A, awak kata kalau titik dari P ke S, kita sambungkan, kita akan dapat jarak mencancang dengan jarak mengufuk yang sama. Cuba awak sambungkan. P ke S dulu. P ke S ini. Lepas tu awak tengok. Yang kalau P ke S, contoh kalau P ke S, saya sambungkan. Okay, kalau saya sambungkan P ke S, kemudian kita kena buat bentuk segitiga kan? Sisi panjang dengan lebar ini yang menunjukkan jarak mengufuk dan juga jarak mencancang. Kalau kita tengok mengufuknya 1, 2, mencancangnya 1. Jadi boleh tak kita pilih A sebagai jawapan? Korang? Boleh tak kita pilih A sebagai jawapan? Tak. Kita nak tak boleh. Jadi awak buat juga benda yang sama dengan QR dan juga R dan S, P dan R. Jadi yang mana satu agaknya bila dicantumkan kita bentuk segitiga,
jarak mengufuk dengan jarak mencancang ni sama. Pilihan yang mana? A, B, C atau D? Kelas? Tak jawab pun. Pilihan yang mana? A, B, C, D. Jawapan nombor 5 ni. D. Betul, D. So, kita buat semakkan So, jawapan dia D. Kita buat semakkan. Betul ke? Dari P ke R adalah jawapannya. So, kita pun sambungkan. Sambungkan dari P ke R. Bila kamu sambung. Okay. Dan kita nak menyambung pula garisan ataupun jarak yang kita nampak. Jarak mengufuk. Dan juga jarak mencancang. Okay. Yang ini apa? Mengufuk ke mencancang? Betul. Yang ini mengufuk. So, mengufuk dari P ke R adalah 2 unit. 1, 2. Manakala yang tegak ini mencancang dari P ke R, jarak mencancang dia 1, 2. Betul. Jadi, tepatlah jawapan D tu. 2 unit untuk mengufuk dan 2 unit untuk mencancang. Faham tak korang? Soalan nombor 5 ni? Faham. Alright, kita pergi soalan nombor 6. Sikit je hari ni. Okay, Raja di bawah menunjukkan kedudukan Farah dan Ana pada Sata Charters. Okay, ni Farah. Farah pada kedudukan 1, 2. Dan juga Ana pada kedudukan 7, 6. Okay, apa yang diminta? Farah dan Ana akan bertemu di suatu titik yang jaraknya masing-masing 3 unit mengufuk dan 2 unit mencancang dari tempat mereka. Nyatakan koordinat titik pertemuan mereka. Kelas? Dia mesti bergerak, diorang nak bertemu ni. Jadi, kedua-dua mereka ni bergerak serentak. Tetapi dalam pergerakan, mestilah pergerakannya sama iaitu 3 unit secara mengufuk dan 2 unit secara mencancang. Awak rasa mereka bertemu di titik mana? Kalau Ana, kalau 3 unit mengufuk Ana, 1, 2, 3. Ni Ana, 3 unit mengufuk. Dan juga Ana lepas dah 3 unit mengufuk, dia perlu bergerak 2 unit mencancang. Mencancang ni maksudnya menegak kan? So, 1, 2. Begitu juga dengan Farah. Farah pun kena bergerak 3 unit mengufuk. Jadi Farah gerak 1, 2, 3. Dan kemudian bila dah sampai di sini, Farah kena bergerak secara mencancang iaitu menegak pula sebanyak 2 unit. So, sambung menegak sebanyak 2 unit. 1, 2. Jadi mereka bertemu pada titik ini kelas. Kalau kamu nampak mereka bertemu pada titik ini. Apakah koordinatnya kelas? Korang, koordinatnya apa? Betul, 4. 4 iaitu pilihan jawapan C. Okey. Faham tak korang? Faham. Alright. So, kita teruskan nombor 7. Sata Charters di bawah menunjukkan kedudukan titik M dan titik N. M pada kedudukan 1, 1. Manakala titik N pada kedudukan 5, 1. Okey, antara titik berikut, yang manakah apabila disambungkan dengan titik M dan titik N akan membentuk segitiga bersudut tegak. Sudut tegak ni maksudnya yang mempunyai berapa sudutnya kelas? Sudut tegak ni maksudnya 90. Apa?
90 apa? Unit untuk sudut. 90 darjah. Ya, 90 darjah. Dia tegak. Jadi antara titik-titik ini, antara pilihan A, B, C, D, yang mana kamu rasa apabila dicantumkan ya dengan titik M dan N akan membentuk sebuah segitiga bersudut tegak. Yang mana kelas? C. C adalah 3, 4. So kita try So first, cikgu letakkan, plotkan titik. Plot ni maksudnya meletakkan titik pada kedudukan 3 dan 4. Maknanya di sini. Okey. Dan apabila kita mencantumkan ketiga-tiga titik ni, 1, 2, 3, supaya kita dapat membentuk sebuah segitiga. So kita sambung. Okey. Adakah ini dapat membentuk sebuah segitiga bersudut tegak, kelas? Kelas, ada tak kamu nampak sudut pedalaman? Ada tak sudut pedalamannya awak rasa mempunyai 90 darjah sudut pedalaman? Ada 3 sudut pedalaman. Ya atau tidak, kelas? Sudutnya 90 darjah. Tak jawab. Korang? Kalau tak jawab tak boleh teruskan ni. Sampai nombor 7 lah, sampai pukul 5 petang. Kalau kamu tak jawab. Soalan saya, adakah segitiga yang kita cantumkan ketiga titik ni, bila kita cantum dan kita lukis, jadi segitiga yang terhasil ini adakah merupakan sebuah segitiga bersudut tegak? Tak. Ya. Tidak. Sebuah segitiga bersudut tegak mestilah mempunyai satu sudut. Di dalam sudut pedalamannya mempunyai salah satu pun jadilah. Ya. Dalam sebuah segitiga ada 3 sudut pedalaman kan? Ya. Ada 3 sudut pedalaman. Dia terletak di sini. Kedua. Dan yang ini ketiga. Ya. Pertama, sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga. Sebuah segitiga bersudut tegak mesti mempunyai satu sudut pedalaman yang mempunyai nilai sudut 90 darjah. Jadi segitiga ni mesti macam ni. Faham tak korang? Faham. Faham. Jadi, soalan C tidak tepat. Jawapan C yang kamu pilih tidak tepat. Pilih yang lain. D. Okay, kita try D. Okay, katalah D sebagai pilihan jawapan. Dan kita nak buat semakan. 5, 4. Jadi saya plotkan titik 5, 4. 5 di sini dan 4 di sini. So, stop. Alright, kemudian kita lukiskan, kita cantumkan. Kamu harus mencantumkan ketiga-tiga titik ini supaya dapat membentuk sebuah segitiga. 1, 2, 3. Adakah ini merupakan sebuah segitiga bersudut tegak? Ya. Di manakah sudut tegaknya? Di sudut A, sudut B atau sudut C? Sudut C. Ya, betul. Dia berada pada sudut C. Inilah dia sudut tegaknya. Di sini. Ya. Di sinilah sudut 90 darjah. Jadi betul lah. Jawapan kita ialah D. Jawapan yang betul D. Faham tak soalan ni? Faham. Okay, kita terus soalan nombor 8. Sata charters di bawah menunjukkan kedudukan sebuah bank, sebuah perpustakaan dan sebuah kedai buku. Bank, perpustakaan, kedai buku. Apa dia nak ni? Emir berada di bank itu.
Dia bergerak ke kedai buku melalui perpustakaan. Okey. Amy berada di bank. Dia nak bergerak ke kedai buku tapi dia lalu perpustakaan dulu. Maknanya pergerakannya dari sini, pergi ke sini dan pergi ke kedai buku. Berapakah jarak mengufuk dan jarak mencancang pergerakan Emir? Bermakna kita kena menyambungkan titik mana. Dari mana ke mana dulu kita kena sambung? Kelas? Bank ke perpustakaan. Bank kepada perpustakaan ke? Kita kena buat garisan yang menyengit dulu. Barulah kita lukiskan garisan mencancang dan juga mengufuk. So langkah pertama, garisan yang menyengit dulu. Dari mana ke mana? Bank ke kedai buku. Yes, bank ke kedai buku. Bank ke kedai buku. Sana. Gariskan dulu bank ke kedai buku. Kemudian barulah sibuk kita gariskan mengufuk. Korang pun buat tau. Jalan kerja tu nanti nak kena tangkap gambarnya. Tangkap gambar, hantar kat cikgu. Cikgu nak tengok yang korang lukis-lukis ni. Kalau bersih, suci, murni je, tak ada conteng-conteng, maknanya korang tak berfikir pun. Korang bulatkan aja. Tak mau macam tu Mesti ada conteng-conteng ni So, jarak mengufuknya berapa? Berapa kelas? 4. Dan jarak mencancang berapa? 6. Okay, so apa jawapan dia? A, B, C, D? D. Pandai. Betul. Jawapannya D. Bulatkan So, tinggal lagi 2 soalan. Faham tak ni soalan nombor 8 ni? Faham. Okay, soalan 9. Sata catat di bawah menunjukkan titik P, Q, R dan S. Okay. Jumlah jarak mengufuk dan jarak mencancang antara dua titik itu ialah 3 unit. Antara berikut yang manakah dua titik itu? Jumlah jarak mengufuk dan jarak mencancang. Jumlahnya dia dah jumlahkan dah. Ya, ada 3 unit. Maknanya dia hanya bergerak 3 unit saja mengufuk dan mencancang. Maknanya dia maksudkan titik dari mana ke mana. A, B, C, D. Kelas? Tak dengar? Kamu pilih pilihan mana? A, B, C atau D? Jarak-jaraknya ni kalau kamu kira dia hanya 3 unit aja. Mengufuk dan mencancang jumlahnya 3 unit. A, B, C atau D? Kelas? D. Tak dengar? Cawan ke daun? D. Daun. Okey, pandai. Betul, daun So, kita buat semakan. Betul ke 3 unit jarak mengufuk dan juga mencancang dari titik S ke P? S ke P. S ke P, gariskan dulu. Kemudian, dah garis dah? Ikut sama-sama cikgu Cikgu garis, korang kena garis. Kemudian, lukiskan garisan untuk mencancang dan juga mengufuk. So, kita tengok mencancang 1. Okay. So, mencancang dia 1. Dan mengufuk dia berapa? Mengufuknya 2. Jadi jumlahnya? Jumlah berapa? 3. Betul lah 3 unit. So, betul lah jawapan awak D. Nombor 9 D. Okay. Dah? Dah. Alright. Nombor 10. Yang terakhir. Sata catat di bawah menunjukkan 4 titik P, Q, R dan S. Okay, ni titiknya. Antara pasangan titik berikut, yang manakah jarak mencancang ialah sifar? Maknanya dia tak ada jarak mencancang.
Dari titik mana ke titik mana? Kelas, kamu rasa? Dia tak ada titik, dia tak ada jarak mencancang. Maknanya dia takkan ada, kita tak boleh lukis garisan menegak. Kalau dari titik tu ke titik itu. Titik mana kamu rasa? P A, B, dan C R. atau P? P dan A. R. Pilihan A. Kita semak. Kita buat semakan. Gariskan titik P. Titik P ke R. Kamu garis. Bila kamu garis, kamu tak boleh membentuk sebuah segitiga. Ya. Sebab dia mendatar. Ya, jadi yang kamu nampak kat sini hanyalah jarak mengufuk ke atau mencancang? Mengufuk. Mengufuk saja. Berapa unit ni mengufuknya? 3 unit. Mengufuk hanya 3 unit. Mencancang yang tegak tu, garisan tegak kita tak boleh buat. Sebab dia kedua-dua titik ini dia duduk pada paksi Y yang sama. Sebab tu kita tak boleh melukis ataupun mengira jarak mencancang. Okey? So betul lah jawapan kamu ialah pilihan jawapan apa dia? A. So itu saja kelas untuk hari ini. Senang tak? Senang tak? Senang. Okey, so ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada. Tak ada, senang kan? Kita jumpa lagi minggu depan. Kita akan sambung ke tahap 2, tajuk koordinat. Sebelum kita akan masuk tajuk yang baru ni, sebadan kadaran. Senang aja. Ni tajuk-tajuk last ni dah kacang-kacang dah. Betul tak korang? Betul. Okey, itu saja. Kalau tak ada apa-apa lagi nak tanya, kita jumpa lagi minggu depan. Okey, bye-bye korang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye. Bye-bye.